Okey, baik. So, pada malam ini kita akan buat revision berkaitan dengan bab 11 iaitu penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara, di mana kita tahu bahawa bab ini dia menceritakan tentang taburan penduduk di Asia Tenggara. Maknanya bagaimana taburan penduduk di seluruh Asia Tenggara. Dan baik. Sebelum kita teruskan, sebelum kita teruskan, cikgu terdengar laungan azan. Kita berhenti sekejap. Baik. Baik, so kita masih lagi dalam iaitu taburan penduduk di Asia Tenggara, di mana kita telah mempelajari dalam bab ini taburan penduduk di Asia Tenggara. Kalau kita lihat taburan penduduk mesti dilihat daripada 3 perkara, iaitu sama ada penduduk padat, penduduk sederhana atau penduduk jarang. Itu yang kita akan tahu ya. So penduduk ni akan dikategorikan dengan 3, padat, sederhana dan jarang. Kalau padat tu maknanya apa? Dalam 1 kilometer dia melebihi 250 orang dalam 1 kilometer persegi. Maknanya itu memang padat. Kalau sederhana di antara 50 hingga 250 orang per kilometer persegi. Jadi di antara 50 hingga 250 itu adalah kawasan yang sederhana padat. Tapi kalau kawasan tu ada kurang daripada 50 orang per kilometer persegi, maka itu adalah jarang penduduk. Jadi itu yang kita boleh kategorikan. Dan kalau kita lihat penduduk di Asia Tenggara ini, kita tahu macam kita belajar hari itu, paling ramai ialah penduduk di Indonesia, iaitu seramai 260 juta orang. 260 juta. Itu nombor 1. Kemudian diikuti dengan Filipina, kemudian juga Vietnam dan juga diikuti dengan Thailand. Kemudian Myanmar. Jadi Malaysia ni yang keberapa? Yang Malaysia ni rasanya yang ke-6. Rang ke-6 dengan 30.7 juta orang. Jadi ini pada tahun 2016. Pada tahun 2022, Indonesia sebenarnya telah mencapai 270 juta orang. Dan Malaysia sendiri pun telah mengalami pertambahan sebanyak 35 juta orang. So ini pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk. Jadi kalau kita lihat, penduduk di Asia Tenggara ni, ramai tinggal di mana? Kalau di kawasan padat ini, terutamanya di kawasan-kawasan ibu negara dan bandar-bandar utama. Contohnya seperti mana? Iaitu seperti di pantai barat Semenanjung Malaysia yang ada Kuala Lumpur, ada Seremban, ada Ipoh. Begitu juga di Pulau Jawa di Indonesia dan juga Bangkok di Thailand. Kemudian kalau yang sederhana padat, biasanya di kawasan pinggir-pinggir bandar. Maknanya di kawasan di luar daripada bandar. Dan kawasan-kawasan pertanian. Serta juga kalau yang jarang penduduk adalah kawasan pedalaman. Maknanya kawasan yang remote area, yang pedalaman yang jauh, dan kawasan-kawasan pergunungan serta kawasan yang berbaya. So itu adalah kawasan yang jarang-jarang penduduk. Itu taburan penduduk di Asia Tenggara. Dan kita telah pelajari fungsi-fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Fungsi bandar kita tahu banyak, seperti sebagai ibu negara dan juga pusat pentadbiran. Dan kebanyakan bandar utama di Asia Tenggara ini memang ibu negara. Contohnya Jakarta, itu ibu negara untuk Indonesia. Bangkok untuk di Thailand. Manila untuk Filipina. Kuala Lumpur untuk Malaysia. So itu ibu negara dan pusat pentadbiran. Begitu juga kebanyakan bandar-bandar ini adalah pusat perdagangan. Seperti kalau kita lihat, sebagai contoh seperti Bandung dan juga Surabaya di Indonesia adalah pusat perdagangan dan pusat perniagaan. Bandung, Surabaya, Johor Bahru, Orchard Road di Singapura,
Itu memang kawasan pusat perniagaan. Begitu juga ada juga bandar-bandar ini yang menjadi pusat pelancongan. Okey, bandar utama di Asia Tenggara ini menjadi daya tarikan pelancong. Okey, seperti di Kuala Lumpur, seperti di Jakarta dan juga Bangkok. Ini pusat pelancongan. Begitu juga ada bandar menjadi pusat perindustrian. Ya, pusat perindustrian iaitu pusat untuk kegiatan perindustrian seperti industri pemasangan kenderaan bermotor dan besi keluli. Di mana? Iaitu di Manila. Kalau di Bangkok, terkenal dengan industri elektrik dan elektronik. Serta industri makanan. Maknanya, bandar-bandar ini juga menjadi pusat perindustrian. Begitu juga, terdapat juga pusat perhubungan dan pengangkutan. Contohnya, di Asia Tenggara, contohnya, pusat pengangkutan ini terdapat di bandar utama seperti adanya lapangan terbang. Ya, lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Malaysia. Ini menjadi pusat perhubungan dan pengangkutan. Jadi inilah fungsi bandar-bandar utama di Asia Tenggara. Dan 5 bandar utama di Asia Tenggara ialah, iaitu yang pertama Jakarta dengan penduduk dia 10.4 juta orang. Ramai. Ramai. Dan bandar ini adalah bandar metropolitan yang terbesar di Indonesia. Pusat kegiatan ekonomi, pusat pendidikan dan juga pusat perdagangan. Yang kedua iaitu di Bangkok, Thailand, di mana jumlah penduduk dia 9.44 juta orang. Ramai ni. Terletak di sebelah timur tebing Menam Chao Phraya dan dia adalah ibu negara Thailand, pusat kegiatan ekonomi Thailand, tapi dia juga sebagai sebuah pelabuhan. Dan Bangkok terkenal dengan gelaran, jolokan tu gelaran Venice Timur. Venice Timur. Venice tu apa cikgu? Venice tu ialah bandar di Itali, yang mana bandar itu bandar terapung. Bandar terapung yang banyak aktiviti-aktiviti di sungai. Maka Bangkok pun sama. Banyak aktiviti di sungai dan pelabuhan. Sebab itu Bangkok sama macam Venice, tapi dipanggil Venice di sebelah timur. Itu Bangkok. Kuala Lumpur. Jumlah penduduk 1.76 juta orang. Dan ibu negara Malaysia, pusat perindustrian dan perdagangan, pusat pendidikan dan juga bandar metropolitan yang terbesar di Malaysia. Itu bandar metropolitan. Ya, begitu juga di Singapura. Singapura, jumlah penduduk 5.7 juta orang. Dan dia menjadi pusat keuangan dan perdagangan antarabangsa, antara pelabuhan terpenting di dunia, dan dia adalah bandar raya metropolitan. So di sini kalau kita lihat itu adalah Singapura. Tetapi yang paling besar ialah Manila. Iaitu di Filipina, jumlah penduduk dia 13.1 juta orang. Ibu negara Filipina, pusat kegiatan ekonomi utama Filipina merupakan bandaraya kosmopolitan. So kalau kita lihat di sini, apa itu metropolitan dan kosmopolitan, cikgu? Baik, metropolitan bermaksud terdiri daripada ada bandaraya dan ada kawasan pinggir bandar. So bermakna dia ada bandaraya dan dikeliling dia ada pinggir-pinggir bandar digabungkan. Itu dipanggil metropolitan. Kosmopolitan pula, dia bandaraya yang besar tetapi dia ada semua semua jenis kaum manusia di Manila tu. Dia ada orang putih, ada orang Rusia, ada orang Uzbek, ada orang Cina, Jepun dan sebagainya, yang tinggal di kawasan itu. Jadi dia dipanggil kosmopolitan, iaitu di Manila.
Jadi itulah yang kita telah pelajari pada bab yang ke-11. Okey, pada bab yang ke-11. Jadi bila kita campurkan semua penduduk, jumlah penduduk bandar-bandar ini, jumlah penduduk seluruh Asia Tenggara, jumlahnya adalah 640 juta orang. 640 juta orang, 863.401 orang penduduk di Asia Tenggara. Memang ramai gila lah. Memang ramai gila. Baik, jadi ini adalah taburan penduduk di Asia Tenggara. Baik, jom kita lihat latihan. Jom kita buat sama-sama latihan yang kita nak, yang ada dalam buku teks ini. Boleh? Kita buat latihan je. Okey, kita buat latihan bagi mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul ini. Jom kita buat sama-sama. Sebelum itu, okey, ada tak sebarang soalan ingin ditanyakan? Ada tak sebarang soalan ingin ditanyakan? Okey, tentang mana-mana bandar ataupun mana-mana bandaraya ataupun tentang pertempatan ataupun juga kependudukan. Ada nak tanya? Cadence? Mungkin nak tanya? Mungkin Syahim? Tak ada, cikgu. Okey, Amin pun. Amin kat mana, Amin? Kat rumah? Baru sampai, cikgu. Baru sampai daripada mana? Daripada Ceras. Oh, daripada Ceras. Okey. Rasanya bila minggu lepas kamu tak ada Tak ada. Minggu lepas kamu tak ada. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, ramai kawan-kawan kamu dalam kelas ni tanya kamu. Dia rindukan kamu. Okey, senyum. Kan senyum, Amin. Okey, baik. So kita Cikgu, ya. Asyikkan saya cakap. Apa dia? Saya nak keluar dari handphone. Saya nak keluarkan daripada handphone, nanti saya akan masuk daripada laptop. Uish, selama ni kau duduk dalam phone ke? Kau nak keluar balik? Oh, okey, baik. Boleh. Gurau je, okey. Tu Zarfan kata, Amin semua rindu kau. Okey. Kau orang ni. Bila ada kau orang bergaduh. Bila tak ada kau orang rindu. Kau orang ni macam-macam lah. Okey, baik. So kita, okey, baik. Jom. Okey. Kita lihat tentang cabaran prestasi di sini. Okey, kita jawab sama-sama. Okey, soalan nombor 1. Okey, negara yang paling ramai penduduk di Asia Tenggara ialah? Ya, jawapannya adalah Indonesia. Indonesia. Bagus. Okey. Ya, jawapan dia. Okey, negara yang paling ramai penduduk di Asia Tenggara ialah Indonesia. Dan negara yang paling kurang penduduk di Asia Tenggara ialah Timor Leste ke? Ada yang kata Timor Leste ke Brunei kan? Ada yang kata Brunei. Apa yang susah? Jom kita tengok. Okay, jom kita tengok berkaitan dengan bilangan penduduk. Ada yang kata Timor Leste. Jom kita tengok. Okey. Sebenarnya akhirnya kita nampak Brunei lah, nampak. Okey, jom kita tengok buat perbandingan. Timor Leste 1.2 juta. Brunei Darussalam baru 428,000. Tak sampai pun setengah juta, tak sampai pun 1 juta. Ya. Okey, jadi kalau kita lihat di sini bermakna jawapan yang sebenarnya adalah Brunei, iaitu penduduk yang paling kurang. Negara yang paling kurang penduduk di Asia Tenggara ialah iaitu jawapannya ialah Brunei. Tapi sebelum itu sebenarnya cikgu terfikir. Sekejap. Baik, pulau apa merupakan kawasan yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau apa? Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa merupakan kawasan pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia. Kawasan yang mempunyai penduduk sederhana di Malaysia termasuklah pantai Timur.
termasuklah pantai timur. Okey, kita bagi contoh negeri. Seperti di mana? Pantai timur seperti di mana? Seperti di negeri apa? Negeri Kelantan dan Terengganu. Okey. So sana memang kawasan yang penduduk sederhana padat. Baik. Soalan seterusnya. Kawasan pergunungan Annam di Vietnam adalah berpenduduk apa? Okey. Berpenduduk apa? Kawasan pergunungan Annam di Vietnam. Baik, yang ini kamu tak perlu tahu pun sebenarnya. Ya ke Annam ni padat ke jarang ke sederhana? Kamu tengok je, dia nama kawasan pergunungan. Kalau pergunungan, mestilah ianya kawasan berpenduduk jarang. Ya, okey, berpenduduk jarang. Okey, jarang. Okey, jarang-jarang sekali pergunungan, kawasan pergunungan ramai penduduk jaranglah. Kan? Sebab apa? Sukar untuk membuat rumah di kawasan pergunungan. Okey, baik. Seterusnya, okey, soalan B. Beberapa bandar raya di Asia Tenggara berpenduduk padat. Ini soalan bahagian struktur, iaitu bahagian B dan bahagian C. Beberapa bandar raya di Asia Tenggara berpenduduk padat. Masalah utama bandar raya tersebut adalah berkaitan dengan kekurangan tanah, kesesakan kawasan pertempatan dan seterusnya. Mengapakah keadaan ini berlaku? Maksudnya, mengapakah kesesakan ini berlaku? Kenapa kekurangan tanah? Kenapa berlaku setinggan? Dan kenapa berpenduduk padat? Baik, bila nak jawab soalan ini, kita kena tahu biasanya soalan ini berapa markah diberi? Agak-agak kamu berapa markah? Berapa markah? Okey, 2, 3, 4. Okey, biasanya kita ambil 4 markah lah. Okey, 4 markah. Baik, so kalau untuk menjawab soalan 4 markah, kita berikan strateginya sama je. Iaitu kita akan buat 2 fakta dan juga 2 huraian. Okey, 2 fakta, 2 huraian. Kita buat macam tu. Senang. Baik, so untuk itu kita akan mencari fakta saja dulu. Kita akan mencari 2 fakta ini. So, apakah faktanya? Iaitu mengapa keadaan ini berlaku. So, kita terus, barulah kita generate idea. Okey, kita generate idea, apa yang kita patut buat ataupun kenapa dia jadi macam ni. Pertama, kerana apa? Kerana kita tahu bahawa kenapa diorang datang semua ke bandar? Okey. Kenapa bandar raya ni semua orang nak datang ke situ? Kerana bandar raya menawarkan apa? Menawarkan, siapa tahu? Apa yang dia offer? Bandar-bandar raya ni, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, apa yang dia offer? Bandar raya ini menawarkan, bagus Wan Irfan, peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Bila bandaraya menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Yang banyak. Kat mana? Dalam perindustrian, dalam kita kata dalam pelbagai ekonomi lah. Pelbagai kegiatan ekonomi. Jadi, cikgu, ini fakta dia. Ya, betul, ini fakta dia. Jadi, kalau fakta ini, huraian dia macam mana, cikgu? Jadi, huraian ni kita sambunglah. Bila bandar raya ini menawarkan peluang pekerjaan yang banyak, maka penduduk-penduduk ni asalnya daripada mana? Asalnya mereka daripada kampung kan? Jadi kita boleh tulis bahawa penduduk dari kampung akan berhijrah ke bandar. Ke bandar untuk memiliki pekerjaan. So itu fakta dan huraian.
So, itu fakta pertama dan juga huraian yang pertama. Itu huraian yang pertama. So, itu kita dah dapat dah. Okey, fakta pertama, huraian yang pertama. Seterusnya, ini baru 2 cikgu. Kita nak satu lagi. Okey, sebab 4 markah. Baik. So, kenapa keadaan ini berlaku? Selain daripada bandaraya menawarkan peluang pekerjaan, apa lagi? Baik. Membina bandar baru. Okey. Kenapa kita kata membina bandar baru? Siapa yang membina bandar baru? Siapa yang membina bandar baru? Penduduk ke? Atau kerajaan ke? Kerajaan. Ya, okey. Okey. Soalan tak tanya tentang, ingat Gwen, soalan tak tanya tentang how to solve. Soalan tanya tentang why. Kenapa dia sesak. So you kena berikan fakta lagi tentang why. You jangan bagi solution tau. Sebab soalan tak tanya tentang solution. Remember tu. Ingat, nak jawab soalan mesti tengok jawapan ataupun soalan tu nak apa. Soalan nak why. So you give the reason. Betul Gwen. Tak apa, it's okay. Sekarang kamu dah faham. Okey, nak beri jawapan kena tengok soalan nak apa. Baik. Yang kedua, kita tahu bahawa kenapa keadaan ini berlaku. Kita boleh kata bahawa galakkan. Galakkan daripada kerajaan. Untuk berhijrah. Berhijrah ke bandar. Ke bandar. Jadi sebab itu, kawasan ini padat penduduk. Dan huraian, kita nak buat huraian apa cikgu? Baik, kerajaan galakkan penduduk datang ke bandar untuk apa? Baik, selain daripada untuk pekerjaan, galakkan daripada kerajaan untuk berhijrah ke bandar untuk apa? Untuk menyambung pelajaran. Ada menyambung pelajaran di kawasan bandar. Di mana tu? Iaitu di universiti dan pusat pengajian tinggi. Pusat pengajian tinggi yang terdapat di mana? Yang terdapat di bandar. Di bandar. So inilah 2 sebab kenapa penduduk di bandar Asia Tenggara ini berpenduduk padat. Pertama, mereka berhijrah untuk memiliki peluang pekerjaan. Dan yang kedua, iaitu untuk menyambung pelajaran. Dapat tak poin-poin ni? Dapat tak poin-poin ni? Dapat Dapat tak ni? Dapat cikgu. Dapat so kalau kamu boleh salin, boleh salin. Kalau kamu nak salin, boleh salin. Sebab mana tahu nanti cikgu kamu tanya ataupun soalan ni keluar dalam peperiksaan, so kamu dah ada jawapan dia. So kamu dah ada jawapan dia. So kalau ini adalah katakan 4 markah. Baik. Soalan ini, soalan yang C. Soalan ini memang popular. Cikgu, Ya. jawapannya mana satu? Mana? Yang mana? Yang B. Baik, yang B tu jawapan dia keempat-empat. Sebab apa? Sebab dia nak bagi 4 markah kan. Bila nak bagi 4 markah, dia akan tanda ini 1 markah, ini 2, ini 3, ini 4. So bila cukup 4 baru dapat 4 markah. Itu cara dia. Bermakna kamu tak boleh pilih, aku nak ambil F1 je lah. Fakta 1 je lah. Ataupun aku nak ambil fakta 2 je lah. Tak boleh. Kamu kena ambil 4-4. Baru dapat 4 markah. Faham? Itu kamu kena ingat. Baik. So, soalan seterusnya.
Okey. Malaysia, Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dari pelbagai negara. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor penarik, faktor-faktor yang menarik yang menyebabkan pekerja asing ini datang ke negara kita? Kenapa ya? Baik, untuk soalan ini, berapa markah agak-agaknya? Kita nak buat berapa? 4 markah juga? Okey. Kita buat 4 markah juga Cikgu, Ya. tapi kalau kita buat 2 markah boleh? Maksudnya? Soalan situ, Mhm. kalau kita buat 2 markah, Tak, bukan kita yang buat. Cikgu tanya, biasanya soalan macam ni kalau dalam periksa berapa markah? Biasa kita jumpa kalau soalan kita macam bagi ni. 2, Tak, kalau dia memang 2 markah, kita buat 2 markah. Kalau soalan tu dia nak bagi 3 markah, kita buat 3. Kalau soalan tu memang nak bagi 4 markah, kita buat 4. Faham? Jangan, dia nak bagi 4, kamu buat 2 atau 3. Rugilah. faham. Okey. Baik, sebagai contoh, kita kata, Gwen kata, buat 3 markah. Okeylah, kita bagi 3 markah. Baik, 3 markah macam mana nak buat, cikgu? Boleh je. Iaitu kita buat 2 fakta dan juga satu huraian. Macam tu. Okey. So, macam mana nak buat ni, cikgu? Okey, kita cari dulu 2 fakta. Iaitu, fakta dia ialah, tengok soalan balik, apakah faktor yang menarik pekerja asing untuk datang ke negara kita? Of course, sudah tentulah mereka datang sini untuk apa? Untuk mendapatkan, bukan makanan. Untuk mendapatkan, untuk apa? Faktor penarik. Penarik iaitu apa? Negara kita ni, menawarkan apa? Negara kita menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Iaitu peluang pekerjaan dalam bidang apa? Ini fakta 1. Huraiannya, huraian 1 iaitu apa? Dalam bidang apa? Iaitu masih banyak peluang pekerjaan. Ya, jawapan masih pekerjaan, ya betul. Sebab semua orang nak cari pekerjaan untuk dapat duit. Peluang pekerjaan untuk dapat duit. Jadi, negara kita menawarkan peluang pekerjaan yang banyak, iaitu peluang pekerjaan dalam apa? Dalam kita kata dalam industri. Industri, ataupun pekerjaan dalam perindustrian. Kemudian dalam bidang pertanian. Pertanian. Dan perlombongan. Perlombongan. So, ini menyebabkan mereka datang untuk apa? Mendapatkan pekerjaan dalam bidang perindustrian, pertanian dan juga perlombongan. So, sebab negara kita menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Itu. Kemudian, fakta yang kedua, iaitu apakah yang ditawarkan oleh negara kita yang menyebabkan diorang datang sini ni? Iaitu menawarkan apa? Iaitu menawarkan taraf hidup yang lebih baik. Lebih baik daripada negara asal. Taraf hidup yang lebih baik daripada negara asal. Kerana apa? Iaitu negara kita ni tiada peperangan, tiada kebuluran, tiada peperangan, tiada kebuluran dan penduduk menikmati kemajuan. Penduduk menikmati kemajuan. Yalah. Apa itu maksud kebuluran? Kebuluran tu maknanya tak makan. Starving. Contohnya kalau kamu lihat
iaitu orang-orang yang datang daripada contohnya Myanmar, Rohingya. Okey, Rohingya ke mereka datang sini. Mereka kat sana kelaparan, tak ada kerja, tak ada makanan, kelaparan. Sampai sini mereka boleh buat kerja macam-macam, mereka dapat duit, mereka dapat makanan, dapat pula guna telefon bimbit, boleh tengok astro kat sini. Nampak tak? Mereka kat sini tiada peperangan, tak ada kebuluran, malah mereka boleh menikmati kemajuan. Jadi itulah maksudnya. Itulah maksudnya. Okey? Baik. So kita dah dapat dah fakta 1, huraian 1, fakta 2. So ini cukup untuk 3 markah. Baik, bagaimana nak buat jawapan dia? Baik, cikgu nak kamu semua, kita ada 15 orang. So cikgu nak 15 orang ini sila buat ayat jawapan di Zoom chat sekarang. Okey, untuk jawapan C. Gunakan jawapan-jawapan yang cikgu beri ni. Kamu hanya perlu bina ayat jawapan. Okey, macam mana nak guna ayat jawapan ni cikgu? Macam mana nak bina ayat jawapan? Kamu tengok soalan ni. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor penarik yang menyebabkan perkara tersebut berlaku? So, kamu kena mula dengan apa? Dengan ayat pada pendapat saya. Mesti buat macam ni. Pada pendapat saya. Okey. Okey, iaitu faktor penarik. Faktor penarik yang menyebabkan perkara tersebut berlaku kerana okey, dan masuk fakta yang pertama. Okey, kemudian titik. Kemudian masuk fakta yang kedua. Titik. Kemudian okey, masuk pula fakta yang kedua. Macam tu. Kerana di sini kamu masukkan fakta yang pertama. Okey, dan kemudian di sini kamu sambung pula lagi dengan huraian yang pertama. Macam tu. Dan kemudian di bawah tu kamu masuk pula fakta yang kedua. Gunakan penanda wacana. Mula-mula penanda wacana. Okey, tahu kan penanda wacana? Jangan cakap korang tak tahu Penanda wacana, kemudian masukkan fakta yang kedua. Baik. So ini cara bagaimana nak jawab soalan ini. So cikgu nak semua jawab dalam Zoom chat sekarang. Okey. Dalam Zoom chat, bina ayat jawapan sekarang. Okey, kita ada lebih kurang berapa orang ni? 15 orang, sila buat semua. Boleh? Okey. So Iris, Asfariza, Ashraf, Aidin, Cadence, Darwish, Gwen, Harshita, Iskandar, Jingru, Syahim, Qamarina, Wan Irfan dan juga Zarfan Shah, sila buat sekarang. Okey, dalam Zoom chat. Okey, dalam Zoom chat. Mana? Masing-masing buat ayat ya? Cepat. Memang buat cikgu. Buat, semua buat.
Tengah buat tu. Okey, baik, bagus Min. Okey. Baik, so kalau kita lihat di sini, okey. Okey, so kita lihat. Okey, Gwen. Bagus. Ah, kuranglah sikit Gwen. Cara kamu menyambung ayat tu kuranglah. Kurang. Ya. Situ kalau boleh pun cuma dapat dalam mungkin 2 markah kot. Okey. Jingru. Okey. Bagus Jingru. Di situ 3 markah Jingru. You know how to combine all the facts and juga huraian. Bagus. Okey, 3 markah. Baik, bagus. Wan Irfan. Bagus. Bagus Wan Irfan, 3 markah juga untuk kamu Wan Irfan, bagus. Okey. Iris. Iris pun kurang lah. Okay, kamu just macam cut and paste. Kamu kena ada penanda wacana, kemudian kamu kena ada ayat awalan supaya dia nampak lebih cantik. Okay, so Iris boleh usahakan untuk dapatkan yang lebih baik. Gwen, betul ke cikgu? Okay, boleh, tetapi kena work out untuk buat ayat yang lebih baik. Harshita. Okay. Bagus. Bagus, 3 markah. Macam tak betul je. Bukan tak betul. Betul. Cuma cara kamu sambungkan ayat tu saja, Gwen. Cara kamu sambungkan ayat tu kurang. Kurang cantik. Aidin. Okey. Sama juga Aidin. Kurang cantik. Kurang cantik, Aidin. Okay. Amin. Okay, baik, bagus. Bagus, Amin. Okey. Ini lebih baik daripada dulu. So, 3 markah. Baik. Bagus. Okey. Jadi itu cara dia bagaimana. Okey. Ramai yang dia ambil dan masuk saja. Okey, Asfariza. Bukan masyarakat kita, negara kita menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Okey. Semua taraf hidup. Tidak. Asfariza, kamu punya ayat pun tak cantik. Tak cantik Asfariza. Okey, korang tengok betul-betul dia macam ni sebenarnya. Okey, pada pendapat saya, faktor penarik yang menyebabkan perkara tersebut berlaku kerana kan cikgu kata ambil fakta pertama kan, iaitu korang tengok iaitu negara kita menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Yang banyak. Dalam bidang. Kita boleh sambung kepada huraian yang pertama tu. Kita sambung
menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. So, sambung dengan huraian kedua, dalam bidang. So, kita boleh buat iaitu dalam, dalam bidang perindustrian, perindustrian, kemudian koma, pertanian, dan perlombongan. So, titik. So, itu saja kamu telah dapat 2 markah. Sebab ada fakta, ada huraian. Kemudian, kamu sambung seterusnya ataupun penanda wacana. Penanda wacana kita akan buat. Selain itu, selain itu, koma. Itu penanda wacana. Selain itu, kemudian kita masuk faktor yang kedua ataupun fakta yang kedua. Iaitu selain itu, negara kita. Kita kena ada ayat permulaan balik. Ataupun selain itu, kita boleh kata selain itu faktor penarik seterusnya. Faktor penarik lain adalah taraf hidup negara kita yang lebih baik daripada negara asal. Negara asal kerana tiada peperangan, kebuluran dan menikmati dan penduduk menikmati kemajuan. Titik. Begitu. Maknanya kamu tak boleh titik, lepas tu tiada peperangan, kebuluran, tak. Kamu kena boleh sambung-sambung. Jadi itu cara dia. Nampak tak? Nampak tak? Gwen, nampak tak Gwen? Begitu juga dengan siapa lagi? Asfa. Iskandar Zulkarnain. Nampak je. Baik, bagus. Nampak Muhammad. Syahid. So itu cara dia. So cikgu harap kamu semua telah dapat idea bagaimana untuk membuat ayat jawapan bagi soalan geografi bergantung kepada peruntukan markah. Baik. So, tak apa. Untuk itu,